pembesaran. Okey, contohnya macam kura-kura, apa lagi? Udang, okey, dia punya rangkanya di luar tapi dia mengalami pembesaran. Okey, kita tengok bagaimana proses berlaku. Ya. Pertumbuhan boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. Graf ini kita namakan sebagai lengkung pertumbuhan. Unit pertumbuhan seperti tinggi, isi padu, jisim segar dan juga jisim kering. Ini boleh diambil untuk kita mengira pertumbuhan haiwan. Okay, lengkung pertumbuhan yang terbentuk menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma. Okay, contoh graf lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid. Lengkung pertumbuhan bagi semua organisma pada asasnya berbentuk sigmoid. Cuma corak pertumbuhan berbeza mengikut jenis organisma. Tetapi lengkung pertumbuhan dengan haiwan rangka luar adalah berbeza dan unik. Okay. Lengkung ni adalah bagi pertumbuhan yang biasalah. Okay. Macam kita manusia, okay, haiwan rangka dalam. Tapi kalau haiwan rangka luar, dia punya graf bukan macam ni. Dia berbeza sikit. Lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar seperti lipas dan belalang adalah berperingkat. Hal ini disebabkan oleh rangka luar haiwan ini terbina daripada kitin yang bersifat keras dan tidak boleh mengembang. Jadi dia akan melibatkan bersalin kulit ataupun bekas ini. Okay, kita tengok. Sifat keras dan tidak boleh mengembang ini menghalang pertumbuhan haiwan yang mempunyai rangka luar seperti udang, kumbang, ketam dan juga belalang. Jadi diorang ni kena salin kulit ataupun tempat tinggal dia. Bagi mengatasi masalah ini, haiwan ini akan menanggalkan rangka luar berulang kali sehingga mencapai peringkat dewasa. Mungkin ini boleh menjawab soalan kenapa ada banyak kulit siput di tepi pantai tapi dalamnya tak disiput. Proses penanggalan kulit ini dinamakan sebagai ekdisis. Semasa proses ekdisis, rangka luar yang baharu dan lembut telah terbentuk di bawah rangka luar yang lama. Okay, jadi masa lagi dalam cengkerang dia tu, dia dah ada dia punya rangka terbentuk sebelum dia meninggalkan rangka luar yang keras. Okay. Tu Rajah 6.2, saya ingat ni ada dalam buku teks ni. Untuk makluman buku teks saya masih lagi ada di sekolah, nanti saya akan ambil lah. Jadi apa yang ada dalam ni saya boleh tunjukkan, mungkin pelajar nanti boleh rujuk pada buku teks masing-masing. Ini adalah graf lengkung pertumbuhan bagi haiwan berangka luar. Dia seperti dia tak jadi macam licin macam tadi. Apabila dia saling kulit, tiba-tiba dia punya saiz di tangga graf ni. Okay. Semasa ekdisis, haiwan berangka luar akan menyedut udara bagi mengembangkan badan. Tindakan menyedut udara ini akan memecahkan rangka luar lama yang keras. Pertumbuhan pesat akan berlaku untuk penambahan saiz organisma sebelum rangka luar yang baharu mengeras. Okay, jadi yang rangka lama tadi, yang keras tadi, dia dah tinggalkan dan dia dah ada rangka baru tapi masih lagi belum keras. Semasa proses rangka tu mengeras, dia akan berlaku pertumbuhan pesat pada saiz organisma tersebut. Sehinggalah akhirnya terbentuk rangka yang rangka luar. Haiwan berangka luar akan mengalami beberapa peringkat. Maksudnya dia ada beberapa kali salin kulit ataupun salin cengkerang. Peringkat ekdisis ini yang menyebabkan graf lengkung pertumbuhan haiwan tersebut berbentuk tangga. Pada peringkat nimfa, haiwan tersebut akan makan dengan banyak untuk membina tisu-tisu baharu dan mengalami pertambahan jisim. Hormon akan mengawal setiap peringkat ekdisis ini.
Jadi tadi tu adalah untuk haiwan berangka luar dan mengalami pertumbuhan. Jadi bila rangka keras ditinggalkan, dia akan keluar daripada rangka keras, rangka yang baru dah mula terbentuk tapi belum keras lagi, dan waktu itu pertumbuhan berlaku dengan sangat pesat. Sehinggalah rangka luar tu keras, dia akan jadi statik semula. Sampai satu masa, berapa tempoh, berapa bulan, dia akan mengalami proses yang sama, berulang-ulang sehingga mencapai saiz dewasa. Okey. Seterusnya, ini adalah untuk rangka hidrostatik. Bagaimana haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik ini bergerak? Cacing tanah contohnya mempunyai rangka hidrostatik, iaitu ruang badannya dipenuhi dengan bendalir. Cacing tanah bergerak di atas tanah dengan bantuan keta, iaitu bulu kejur yang terdapat pada sisi badannya. Terdapat dua jenis otot pada dinding badan cacing, iaitu otot lingkar dan juga otot membujur. Ambil baca dulu. Sebentar saya angin 4PS2. Okey, kita gerak ke slide seterusnya. Gambar raja kurang jelas, tapi gambar ini sebenarnya ada dalam buku teks. Nanti pelajar boleh rujuk. Kalau ada buku teks sebelah lagi bagus. Otot-otot pada cacing tanah ini juga bertindak secara berantagonis, iaitu berlawanan. Apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur, menyebabkan badan cacing menjadi menipis dan memanjang. Pernah tengok pergerakan cacing? Dia jadi nipis dan panjang. Lepas tu, apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur, badan cacing akan menebal dan memendek. Nipis, panjang, lepas tu tebal, pendek. Nipis, panjang, tebal, pendek. Dan akhirnya dia bergerak ke depan. Secara berantagonis ataupun berlawanan ini menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair dalam badan cacing. Apabila badan cacing menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik memindahkan cecair dalam badannya ke belakang. Apa pula terjadi kepada cecair tersebut apabila badan cacing menebal dan memendek? Cecair badan akan dipindahkan ke bahagian memendek ini oleh tekanan hidrostatik dan menyebabkan bahagian belakang cacing ditarik ke hadapan. Saya ulang. Cecair badan ini akan dipindahkan ke bahagian memendek ini oleh tekanan hidrostatik dan menyebabkan bahagian belakang cacing ditarik ke hadapan. Dan proses ini berulang-ulang sehinggalah cacing itu dapat bergerak. Cacing tanah bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur yang berlaku secara berlawanan daripada bahagian anterior ke bahagian posterior. Apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur, segmen-segmen pada bahagian badan cacing tanah akan memendek dan menebal. Keta pada segmen ini akan mencengkam tanah. Tengok meraja tu, kita akan dapati bahawa badan cacing tanah dia ada, dia punya segmen-segmen macam spring lah, bergaris. Kalau gambar ni tak dapat tengok dengan jelas, tapi saya yakin pelajar-pelajar semua mesti pernah tengok cacing. Tak pernah tengok cacing tu hebat sangat lah. Tak pernah main tanah masa kecil. Okey. Ini bila gambar yang dengan lebih jelas. Okey, pada masa yang sama, segmen-segmen lain pada badan cacing tanah akan memanjang dan menipis. Hal ini berlaku kerana otot lingkar pada segmen ini mengecut dan otot membujur mengendur. Ini sama macam penerangan tadi cuma kali ini dia fokuskan kepada cacing tanah lah.
Okey, seterusnya kita tengok pula kepada haiwan rangka dalam. Ini biasalah ikan, gajah, burung, termasuk kita sendiri, manusia ni. Okey, next. Haiwan vertebrata yang mempunyai rangka dalam terbahagi kepada vertebrata darat, haiwan vertebrata akuatik dan juga burung, itu di udara. Rangka haiwan ini berbeza mengikut habitat vertebrata. Okay, berbeza ikut kat mana dia tinggal, air macam mana dia punya tulang dia, yang darat bagaimana, yang udara yang nak terbang, adakah dia punya tulangnya berat. Okay, jadi kita tengok. Haiwan vertebrata darat memerlukan rangka yang kuat dan tegar untuk menyokong badan. Haiwan ini mempunyai rangka yang besar dan sepadan dengan saiz badan. Berat badan vertebrata daratan disokong terutamanya oleh lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis. Pektoral berada di kawasan bahu dan juga di bahagian pinggul. Seekor gajah memerlukan lengkungan pektoral dan pelvis yang kuat untuk menyokong berat badannya. Kedua lengkungan ini pula bersendi dengan kaki. Okay, kita tengok haiwan yang lain. Tulang belakang haiwan darat yang berkaki empat seperti unta dan kuda melengkung ke atas ataupun ke bawah. Keadaan ini memberikan sokongan yang lebih kuat kepada otot-otot yang melekat dengan tulang belakang. Keadaan melengkung akan membolehkan tulang belakang menahan daya graviti yang bertindak pada haiwan itu, membuatkan haiwan itu stabil, tidak mudah jatuh. Bagi haiwan vertebrata akuatik pula, yang tinggal di dalam air seperti ikan, rangka dalam yang lebih kecil berbanding dengan badan. Lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis haiwan akuatik adalah kecil dan lemah. Vertebrata akuatik seperti ikan paus boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya. Hal ini demikian kerana berat badan haiwan akuatik disokong juga oleh daya apungan air. Jadi kalau haiwan yang duduk dalam air, tulang dia kecil pun tidak berapa terkesan kerana berat badan haiwan-haiwan ini ditampung juga oleh air. Daya apungan air. Ini rangka ikan paus. Baik, burung. Haiwan di udara. Burung mempunyai struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Jadi tulang burung memerlukan keadaan yang ringan tetapi kukuh. Tulang sternum, tulang dada burung yang pipih dan luas berfungsi sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan. Tulang burung juga berongga dan juga ringan. Selain itu, saiz tengkorak burung juga kecil berbanding dengan tengkorak haiwan lain dan bertujuan memudahkan burung untuk terbang. Itu contoh rangka bagi seekor burung. Rangka manusia. Sistem rangka manusia. Jadi saya nak tengok dulu kehadiran antara ni. Dania Akisha, Fatin Alisha, Izzah Ramzan, Isha Bartini, Nur Fatia, Nurul Nur Syakilah, Putri Ain, Putri Putut dan Hui. Kemudian Binodini dan Yuvarani. Saya tak pasti yang saya perasan adalah berapa kelas 4 atau 2. Sebab kelas ni sepatutnya adalah gabungan 4 RT2, 4 PN2 dan juga 4 PS2. 4 PS2 dia pelajar lelaki pelajar lelaki. Macam tak nampak munculnya ni. Jadi terima kasih kepada pelajar-pelajar yang dapat hadir kelas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Yang lain nanti insya-Allah saya akan sharekan nota dalam WhatsApp group ataupun Telegram. Kita sambung. Rangka manusia terdiri daripada 206 tulang pelbagai saiz dan juga bentuk. Rangka manusia boleh dibahagi kepada dua bahagian iaitu rangka paksi dan juga rangka appendage.
Pasti tu yang utama lah. Appendage tu dia punya sampingan-sampingannya. Rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebrata, sternum dan juga tulang rusuk. Rangka appendage terdiri daripada lengkungan pektoral, tulang tangan, lengkungan pelvis dan juga tulang kaki. Rangka paksi, contohnya tengkorak. Tengkorak manusia terdiri daripada dua bahagian, iaitu tulang kranium dan juga tulang muka. Tulang kranium berfungsi melindungi otak, tengkorak, dan tulang muka berfungsi memberikan bentuk asas atau rangka muka dan juga menyokong gigi. Baca dulu. Antara saya ingat. Okay. Okay, seterusnya. Turus vertebra. Turus vertebra terdiri daripada 33 ruas tulang kecil ataupun vertebra. Tulang-tulang bersambung ini membentuk satu turus yang kuat dan boleh melentur. Tulang belakang kita ni. Turus vertebra ini mempunyai satu fungsi yang amat penting, iaitu melindungi saraf tunjang. Okay, seterusnya. Tulang rusuk dan juga sternum. Baca dulu. Rusuk manusia dibentuk daripada 12 pasang tulang rusuk yang bersendi dengan vertebra toraks di bahagian belakang. Bersambung dengan vertebra tulang belakang kita. 7 pasang tulang rusuk bersendi dengan sternum secara terus dan 3 tulang rusuk lagi bersambung secara tidak langsung oleh rawan. 2 pasang lagi, iaitu 2 terakhir, tergantung bebas. Tanpa tergantung dengan mana-mana tulang yang lain. Sternum dan tulang rusuk berfungsi melindungi otot utama, iaitu jantung dan juga paru-paru. Rangka appendage. Baca dulu. Lengkungan pektoral. Sepasang lengkungan pektoral di dalam badan manusia. Lengkungan pektoral ini menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Lengkungan pektoral terdiri daripada tulang clavicle dan juga tulang scapula. Tulang tangan. Ni kalau ikutkan sukatan awak ni agak detail lah. Sampai belajar macam nak jadi doktor lah. Jadi kalau boleh biar berguna lah ilmu yang kita belajar ni. Tahu kalau berlaku ada kecederaan kepada diri sendiri ataupun orang sekeliling, dia tahu bahagian mana yang cedera, bahagian mana yang perlu dibagi rawatan. Tulang tangan terdiri daripada humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dan juga phalanx. Hujung humerus yang berbentuk bulat bersendi dengan lengkungan pektoral. Hujung humerus yang di sebelah bawah bersendi dengan radius dan juga ulna. Radius dan ulna bersendi dengan tulang carpus yang membentuk pergelangan tangan. Tulang metacarpus membentuk tapak tangan dan bersendi dengan tulang carpus. Phalanx membentuk jari dan bersendi dengan tulang metacarpus. Jari, kemudian tulang tapak tangan dan terus kepada sendi. Lengkungan pelvis.
Lengkungan pelvis bersendi dengan rangka pasi. Lengkungan pelvis terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Lengkungan pelvis menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan juga organ pembiakan. Ini bahagian pinggul. Okay, seterusnya tulang kaki. Tulang kaki terdiri daripada femur, tibia, fibula, tarsus. Metatarsus dan juga phalanx. Hujung tulang femur yang berbentuk bulat bersendi dengan tulang tibia dan fibula. Kita punya tulang keting ni. Tibia dan fibula merupakan tulang pada betis. Hujung bawah tulang tibia dan fibula bersendi pula dengan tulang tarsus, iaitu tulang pergelangan kaki. Pergelangan kaki. Tulang tarsus bersendi dengan tulang metatarsus membentuk tapak kaki. Metatarsus bersendi dengan tulang phalanx ataupun tulang jari kaki. Phalanx jari, metatarsus tapak kaki, tarsus sendi, tibia dan fibula tulang pada betis kita ni. Membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Vertebrata darat seperti gajah mempunyai tulang yang besar, padat dan juga kuat. Hal ini demikian kerana keseluruhan berat badan adalah disokong oleh rangka dalam. Burung pula mempunyai tulang berongga untuk membolehkannya terbang. Dia lebih ringan. Ya. Okay, tulang berongga kelebihannya ringan dan kuat. Membenarkan vertebrata bergerak dengan lebih cepat. Memerlukan kalsium dan fosforus yang kurang. Yang kat depan dulu mah. Okay. Sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Okay. Sistem sokongan yang baik akan membolehkan sesuatu haiwan itu bergerak dengan lebih lancar dan cekap. Kestabilan sesuatu haiwan berbeza mengikut titik keseimbangan pada sistem sokongan haiwan tersebut. Okey, tengok tu ada gambar kartun mas. Okey, pusat graviti. Kartun buat apa ni? Pusat graviti merujuk kepada titik keseimbangan satu sistem sokongan ataupun objek. Saya tak yang Ahmad dapat ni. Supaya dia tidak terjatuh. Dia stabil. Titik keseimbangan ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan atau objek itu bertindak untuk menyimbangi kedudukan sistem sokongan atau objek tersebut. Okey, pusat graviti kita tengok. Buaya. Itu yang kadang buaya tu. Buaya. Buaya. Okay, kedudukan pusat graviti memainkan peranan penting kepada haiwan. Secara umum, haiwan yang mempunyai pusat graviti yang rendah lebih stabil daripada haiwan yang mempunyai pusat graviti yang tinggi. Sebagai contoh, zirafah kurang stabil semasa berdiri kerana pusat graviti yang tinggi berbanding dengan kura-kura, dan buaya yang stabil secara semula jadi kerana mempunyai pusat graviti yang rendah. Okay. Jadi kat sini ada gambar. Okay, faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek. Okay, yang pertama pusat graviti. Mana yang mempunyai pusat graviti lebih rendah, dia adalah lebih stabil. Yang kedua, luas tapak. Mana yang mempunyai luas tapaknya lebih besar, dia adalah lebih stabil. Sebab tu ada haiwan, dia perlu besarkan sikit ruang bawah kakinya supaya dia stabil. Macam kita lah. Kita kalau berdiri tegak mungkin lama-lama tak stabil. Tapi kalau kita besarkan sikit kita punya kaki, kiri kanan, kita lebih stabil apabila berdiri jangka masa yang lama. Tengok ni, zirafah. Zirafah minum air dalam keadaan dia membuka kakinya. Tangan kakinya dia buka supaya dia dapat tunduk untuk minum air dia. Stabil. Okey, sebagai contoh, zirafah tinggi menghadapi kesukaran untuk minum air berbanding dengan haiwan yang lain. Bagi mengatasi masalah, zirafah terpaksa menambahkan luas tapak sistem sokongan dengan mengangkangkan kakinya. Dalam masa sama, dia juga telah merendahkan pusat graviti. Okey, supaya tidak mudah tumbang. Apa kena tutup pintu? Anak. Okey, seterusnya. Apa yang kenal? Kangaroo. Okey, keadaan sama juga dihadapi oleh kangaroo. Hal ini demikian kerana kangaroo melompat
dan berdiri menggunakan dua kaki belakang. Kaki hadapan kanguru tidak digunakan untuk berdiri. Keadaan ini menyebabkan kanguru menjadi tidak stabil dan mudah tumbang ketika tidak bergerak. Okay, bagi mengatasi masalah ini, kanguru menggunakan ekornya sebagai sistem sokongan bagi mengelakkannya daripada tumbang. Jadi seolah-olah ekor tu dah menjadi kaki yang ketiga bagi kanguru. Penggunaan ekor sebagai tongkat akan menambah luas tapak kanguru ketika tidak bergerak. Gambar ni tak jelas. Kalau gambar full tu mungkin dalam buku teks awak ada. Dia dua kaki tambah dengan satu lagi ekor, dia menjejak ke tanah. Jadi seolah ekor tu macam dia punya tongkat. Okay. Menjadikan dia punya luas tapak tu lebih besar dan dia stabil. Okay. Pergerakan dan pertumbuhan manusia. Okay, ni adalah masuk tajuk yang baru. Jadi ni saya akan buat pada hari yang berbeza lah, hari yang lain. Jadi Alhamdulillah pada hari ini dalam masa setengah jam, kita telah mempelajari beberapa perkara. Yang pertama tadi, kita ulang kaji semula tentang rangka luar, rangka dalam dan juga rangka hidrostatik bagi haiwan. Kemudian kita juga telah melihat bagaimana pertumbuhan bagi haiwan berangka luar yang berlaku secara berkala apabila dia menggantikan dia punya cengkerang luar. Okay, kemudian kita juga ada mengkaji tentang haiwan vertebrata akuatik, haiwan vertebrata darat, bagaimana daripada segi pergerakan, pergerakan haiwan hidrostatik seperti cacing. Ini cacing. Okey, tadi. Dia menipis dan memanjang, kemudian memendek menebal. Menipis, manjang, mendek menebal. Akhirnya dia dapat bergerak ke depan dan seterusnya. Okey. Kenapa cacing dulu gerakkan lantai rumput? Yalah. Dia bergerak macam ni. Okey. Jadi ada sebarang persoalan sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini? Ada ya? Okey, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang dapat menyertai kelas pada hari ini. Okey, nanti saya akan serahkan dia punya slide dalam WhatsApp group ataupun Telegram group masing-masing. Mana yang sesuai untuk awak salin nota, salin nota. Nanti bila kita dah habis belajar tajuk ni baru saya akan bagi latihan ya. Sementara ni kita tak ada latihan lagi sebab kita masih lagi dalam proses mendapatkan pengetahuan dulu bagi tajuk baru ni. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih dan boleh bersurai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Habis sekolah. Habis sekolah. Dah habis dah. Balik. 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 Ya. Balik. 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 Saya tak dengar. Balik. 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 Balik jangan. Bye semua. Bye semua.